Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Suhaiza binti Zulkifli dan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Kumeyi dan Muhammad Nur Ashraf. Kami dari 3 PSMP Bahasa Melayu 5 akan membentangkan model reka bentuk media pengajaran dan pembelajaran yang telah kami hasilkan. Baiklah, model reka bentuk yang kami pilih ialah model Escher. Sebagaimana yang kita ketahui, terdapat 6 fasa di dalam model Escher. Yang pertama, fasa pertama ialah analisis pelajar. Fasa kedua, nyatakan objektif. Ketiga, pilih kaedah, media dan bahan sumber. Keempat, gunakan media dan bahan sumber. Kelima, libatkan murid dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ialah nilai dan semak semula. Untuk fasa pertama iaitu analisis pelajar, pelajar-pelajar dapat dianalisis berdasarkan aspek-aspek yang berikut. Yang pertama, ciri-ciri umum pelajar, pengetahuan sedia ada dan gaya pembelajaran. Sebenarnya, analisis pelajar adalah untuk mengenal pasti kesediaan dan pengetahuan sedia ada pelajar berkaitan dengan tajuk yang hendak diajar. Keadaan ini adalah bagi membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan pelajar. Baiklah, untuk media pengajaran dan pembelajaran yang pertama iaitu dihasilkan oleh saya sendiri, Suhaiza. Ciri-ciri umum pelajar yang pertama adalah murid tahun 4 amanah yang terdiri daripada 13 orang murid perempuan dan 10 orang murid lelaki yang berumur 10 tahun. Kelas tahun 4 amanah ini merupakan kelas pertama daripada 3 kelas bagi tahun 4. Dan gaya pembelajaran murid-murid tahun 4 amanah ini adalah gaya pembelajaran visual dan audio. Gaya pembelajaran perlu diambil kira dalam sesi pengajaran dan pembelajaran kerana ianya akan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan berkesan. Dalam hal ini, media pengajaran dan pembelajaran saya mempunyai bahan pembelajaran yang berbentuk visual dan audio. Keadaan ini adalah untuk memudahkan para pelajar untuk memahami isi pembelajaran yang hendak disampaikan. Dan pengetahuan sedia ada pula ialah pelajar mengetahui dan sudah diajar tentang kata nama am pada tahun 2 dan tahun 3. Media pengajaran dan pembelajaran kedua iaitu dihasilkan oleh Kumeyi, murid tahun 4B yang terdiri daripada 20 orang murid perempuan dan 10 orang murid lelaki yang berumur 10 tahun. Murid tahun 4B ini, kelas tahun 4B merupakan kelas pertama daripada 3 kelas bagi tahun 4. Dan gaya pembelajaran murid ialah gaya pembelajaran visual. Pengetahuan sedia ada pula, murid pernah belajar mengenai kata ganti nama diri pada tahun 3. Dan media pengajaran dan pembelajaran yang ketiga yang dihasilkan oleh Ashraf, analisis pelajar, ciri-ciri umum. Yang pertama, murid tahun 4 Arif yang terdiri daripada 15 orang murid perempuan dan 11 orang murid lelaki yang berumur 10 tahun. Kelas tahun 4 Arif merupakan kelas pertama daripada 4 kelas bagi tahun 4. Dan gaya pembelajaran murid pula ialah gaya pembelajaran visual. Manakala pengetahuan sedia ada, murid telah mempelajari kata nama khas dalam unit tahun 2 dan tahun 3. Manakala untuk fasa yang kedua iaitu fasa nyatakan objektif. Bagi objektif media pengajaran dan pembelajaran yang pertama, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami dan menggunakan kata nama am dengan betul, melengkapkan
sekurang-kurangnya 3 ayat dengan menggunakan kata nama am yang sesuai, menyelesaikan soalan latihan mengenai kata nama am dengan ketepatan minimum 80%. Ini merupakan objektif pengajaran dan pembelajaran bagi media pengajaran yang pertama. Manakala, objektif pengajaran bagi media pengajaran dan pembelajaran yang kedua pula ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dengan betul, membina ayat dengan menggunakan kata ganti nama diri yang sesuai, dan menyelesaikan teka silang kata mengenai kata ganti nama diri dengan ketepatan minimum 80%. Yang terakhir, objektif pengajaran dan pembelajaran bagi media yang terakhir ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat memahami kata nama khas dengan betul, menggunakan kata nama khas mengikut konteks tidak formal dan menyenaraikan sekurang-kurangnya 10 kata nama khas dengan betul. Jelaslah bahawa nyatakan objektif pengajaran dan pembelajaran bagi media pengajaran dan pembelajaran yang dihasilkan dapat membantu guru membuat penilaian terhadap pencapaian pembelajaran. Baiklah, untuk fasa ketiga dan fasa keempat akan dibentangkan oleh Muhammad Nur Ashraf. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Ashraf bin Roslan daripada 3 PISMP BM5. Baiklah, saya bersama ahli kumpulan saya, Suhaiza dan Kumeyi. Kami membangunkan bahan multimedia kami menggunakan model Azure. Baik, saya akan mengupas komponen S dan U dalam model Azure. Baik, S merujuk kepada Select, Modify or Make Media. Pilih, baiki atau bina media. Dan U ialah Use Media, penggunaan media dan bahan. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan slide ataupun pertunjukan PowerPoint. Baiklah. Ini adalah model Azure dan pecahan-pecahannya. Baik. Kita mulakan dengan pilih, baiki atau bina media. Pemilihan format media. Dalam ketiga-tiga bahan pembelajaran yang telah kami hasilkan, kami telah mengintegrasikan media seperti slide, gambar, video dan audio. Dalam penentuan kaedah, kami telah menggunakan kaedah didik hibur. Contohnya seperti set induksi, nyanyian lagu dan penggunaan aplikasi Powtoon dan juga bahan-bahan yang interaktif bagi menarik minat murid. Seterusnya, kaedah tunjuk ajar menunjukkan bentuk kesilapan yang biasa mengelirukan pelajar. Kami telah mengintegrasikan kaedah ini dalam ketiga-tiga bahan pembelajaran. Seterusnya, kaedah latih to be menyediakan soalan latihan serta kuis yang berkaitan dengan kata ganti nama. Kami telah menyediakan latihan pengukuhan bagi ketiga-tiga bahan pembelajaran bagi mengukuhkan penguasaan murid. Seterusnya, penggunaan media. Kami telah menggunakan video, iaitu video pengajaran dan Powtoon. Audio, setiap slide telah berserta dengan rakaman audio. Pertunjukan Powtoon disediakan dengan audio selingan. Seterusnya, tapak media. Media interaktif ini dihasilkan dengan menggunakan slide aplikasi Microsoft PowerPoint dan juga Blogger dan Google Sites. Latihan dan kuis menyediakan soalan latihan dan kuis yang berkaitan dengan kata ganti nama. Baik, kami bertiga telah menggunakan jenis bahan multimedia yang berbeza, iaitu saya telah menggunakan Powtoon, Suhaiza telah juga menggunakan Powtoon dan Ku menggunakan PowerPoint. Baiklah, dalam penghasilan bahan multimedia ini kami telah menggunakan buku teks, iaitu buku teks Bahasa Melayu SK tahun 3 dan tahun 4 di SKP
iaitu di SKP Bahasa Melayu, SK tahun 3 dan tahun 4. YouTube, kami telah merujuk kepada video YouTube untuk belajar menghasilkan slide PowerPoint, Powtoon dan bahan interaktif yang menarik. Dan seterusnya, Google, kami telah mencari contoh soalan dari internet untuk membuat soalan latihan. Seterusnya, kami mengambil kira bentuk audien iaitu pelajar kelas perdana, dan keupayaan pelajar ialah semua pelajar boleh mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Baik, kita pergi kepada rasional pemilihan media. Bagi saya dan Suhaiza, kami menggunakan perisian Powtoon, di mana Powtoon mempunyai animasi yang menarik, mempunyai aturan untuk menyusun auto audio mengikut kemahuan sendiri, mempunyai latar belakang yang menarik dan lebih interaktif, manakala Ku menggunakan jenis media PowerPoint yang mempunyai pelbagai slide persembahan yang menarik, boleh bertindak sebagai laman sesawang secara luar talian, mudah diurus dan diselenggara. Murid yang tidak mempunyai rangkaian internet boleh mengakses bahan pembelajaran ini. Seterusnya, ini adalah tangkap layar media yang dibina. Dan seterusnya, aspek yang diambil kira dalam pembinaan media bagi ketiga-tiga bahan multimedia. Kami telah menyemak, pratonton, kaji bahan sumber sebelum digunakan di dalam kelas. Dan kami juga telah mengkaji, menyemak dan menonton bahan sumber yang telah dipilih sebelum digunakan. Ini adalah untuk memastikan bahan tersebut benar-benar sesuai dengan kumpulan pelajar serta sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Kami juga telah menyediakan bahan untuk penggunaan bahan multimedia ini dalam kelas. Contohnya, kami telah menyediakan beberapa, contohnya disebabkan pandemik ini, kami telah menggunakan bahan multimedia ini secara atas talian. Jadi kami memerlukan beberapa alatan seperti komputer riba dan pelantar Google Meet untuk menggunakan bahan multimedia ini secara atas talian kepada pelajar. Seterusnya, sediakan persekitaran yang sesuai untuk pembelajaran, dan seterusnya, menyediakan pengalaman pembelajaran bagi pelajar. Seterusnya, penggunaan media dan bahan. Ini adalah tangkap layar bagi kami ketika kami menggunakan media pembelajaran kami. Terdapat yang pertama Suhaiza, yang kedua saya dan yang ketiga ialah Kumayi. Baik, kami telah menyediakan bahan untuk penggunaan dalam kelas iaitu merancang langkah penggunaan, membuat persediaan sekiranya timbul masalah. Menyediakan persedaran yang sesuai untuk penggunaan, murid boleh menggunakan media interaktif pada bila-bila masa dan di mana sahaja. Sediakan pelajar untuk mendapat manfaat daripada sumber, pelajar boleh belajar daripada suatu pengetahuan yang baru. Baik, perancangan penggunaan media. Penggunaan media dijalankan ketika kami menjalani PBS di sekolah masing-masing. Media dipaparkan kepada murid tahun 3 dan tahun 4 sebagai perintis kepada ketiga-tiga bahan multimedia ini. Ini bermakna pelajar tahun 3 dan tahun 4 ini adalah pengguna pertama. Baik, seterusnya disebabkan situasi pandemik, ketiga-tiga bahan multimedia ini digunakan secara melalui pelantar Google Meet di atas talian seperti yang saya kata tadi. Baik, perancangan aktiviti susulan ketika menggunakan media pembelajaran. Seperti yang kita tahu, aktiviti susulan ini perlu untuk memastikan pengukuhan pelajar dapat ditingkatkan. Baik, saya menggunakan aktiviti pengukuhan di mana saya menggunakan word wall dan Jamboard. Manakala Suhaiza menggunakan aktiviti pentaksiran dengan menggunakan latihan worksheet dan word wall. Di mana Ku pula menggunakan latihan pengukuhan melalui PowerPoint yang menggunakan latihan silang kata dan quiz. Baik, ini adalah contoh latihan-latihan yang telah kami sediakan. Dan sekian dan itu sahaja daripada kami mengenai komponen S dan U. Pembentangan akan diteruskan oleh ahli kumpulan saya yang lain. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada doktor. Nama saya ialah Kumayi dari 3 PRSMP BM5. Hari ini saya dengan ahli kumpulan saya iaitu Suhaiza dan Ashraf akan membentangkan
media interaktif kami untuk kod khusus EDUP 3033. Baiklah, kami telah memilih model Azure sebagai model untuk membangunkan media interaktif kami. Sekarang saya akan menyambung kepada komponen R, iaitu Require Learner Response atau Participation, libatkan pelajar dalam pembelajaran serta komponen terakhir, iaitu Evaluate dan Revise Materials, nilai dan semakan semula. Baiklah, sekarang saya akan memulakan dengan penglibatan pelajar dalam pembelajaran. Ketiga-tiga media interaktif kami membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif. Ini dapat dilihat melalui aspek latihan. Kami telah menggunakan pelbagai bentuk latihan, contohnya latihan worksheet, latihan word wall, latihan silang kata dan juga latihan Jamboard. Dengan itu, pelajar bukan hanya boleh melihat atau membaca media ini. Sebaliknya, mereka juga dapat melibatkan diri secara aktif semasa PDP dijalankan. Ini kerana mereka dapat membuat latihan serta bermain ketika belajar. Ini merupakan skrin tangkapan bagi media interaktif Suhaiza, saya dan juga Ashraf. Baiklah, yang kedua ialah media. Kami telah mengaplikasikan pelbagai bentuk media dalam media interaktif kami. Contohnya, kami telah menggunakan video, audio, slide, latihan dan kuis dalam media pembelajaran kami. Ini merupakan skrin tangkapan bagi media interaktif kami. Baiklah, seterusnya ialah maklum balas. Kami telah memilih Google Form sebagai medium untuk mendapatkan maklum balas daripada beberapa pihak. Ini merupakan skrin tangkapan bagi Google Form kami. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan kepada komponen yang terakhir, iaitu penilaian dan semakan semula. Baiklah, oleh kerana kami telah menggunakan Google Form, jadi penilaian pembelajaran kami adalah berbentuk penilaian formatif. Dalam Google Form, kami telah mengemukakan soalan berikut untuk mendapatkan cadangan daripada pengguna-pengguna. Contoh soalan ialah, adakah bahan media ini sesuai dengan tajuk pembelajaran? Adakah bahasa yang diguna adalah jelas dan mudah difahami? Serta adakah bahan pembelajaran ini dapat membantu memudahkan pelajar untuk memahami kata nama khas. Dengan itu, kami dapatkan cadangan daripada beberapa pihak dan dapat membuat refleksi terhadap media pembelajaran kami. Seterusnya, kami telah membuat persediaan sebelum penilaian berlaku. Dari sini boleh lihat, sebelum penilaian berlaku, kami telah membuat banyak bacaan serta mendapatkan sumber daripada internet. Dan semasa penilaian berlaku, kami telah mendapatkan bimbingan serta tunjuk ajar daripada pensyarah. Selepas media ini sudah siap dihasilkan, kami telah menyediakan media interaktif kepada pihak sekolah, guru dan juga pensyarah untuk mendapatkan penambahbaikan serta maklum balas. Dan ini merupakan contoh soalan yang kami kemukakan untuk mendapatkan cadangan serta maklum balas. Itu sahaja pada hari ini. Sekian, terima kasih.